Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, tuan-tuan dan puan, pada malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi ayat 94 daripada surah An-Nisa. Telah kita bincangkan daripada awal, dan surah yang penting ini menceritakan tentang kedudukan wanita, keluarga, anak-anak ditinggalkan selepas bapa mereka terkorban di medan Uhud. Dan pada kali ini akan ceritakan lagi tentang lanjutan daripada sikap orang beriman ketika berdepan dengan puak kafirin. Pada zaman Islam yang awal dahulu, ada kalangan ketika orang Islam pergi berjihad, maka orang kafir menjadi takut kepada Muslim. Ada kalangan mereka yang masuk Islam serta-merta bila melihat datangnya orang Islam. Sama ada niat itu betul ataupun tidak, tidaklah dapat dipastikan. Walau bagaimanapun dalam Islam kita diajar supaya nahnu umirna bi an tawalla az-zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menghukum perkara yang bersifat nampak. Apa yang terdapat dalam hati itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga tuan-tuan, saya pernah cerita pada tuan-tuan dalam kuliah yang sebelum ni, bagaimana seorang sahabat yang tidak diterima jasadnya selepas dia membunuh seseorang dengan sedangkan dia dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh Allah SWT. Jadi masih lagi dalam ayat 94, dan kalau ada kesempatan kita akan masuk ayat 95 dan 96 pada malam ni. Ya. Jadi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, jangan lupa buka jilid yang ketiga, muka surat ke-214 ya. Dan bagi tuan-tuan yang terlibat dalam kempen Tafsir Munir, untuk tuan-tuan akan dihadiahkan yang mendapatkan Tafsir Munir dan juga Tafsir Ibn Katsir dan musim ini kami akan hadiahkan kitab ensiklopedia nama-nama anak. Kehebatan yang ada pada ensiklopedia ni adalah nama-nama para ulama, nama para ilmuwan, nama, tahu tak tuan-tuan, nurse yang pertama dalam Islam. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala, ada teka-teki ni. Rupanya hospital yang pertama dalam dunia diwujudkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Bila seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az mengalami cedera parah dalam perang Ahzab, maka Nabi menyuruh sahabat yang mulia ni supaya ditempatkan dekat dengan Masjid Nabawi, mudah untuk Nabi menziarahinya. Dan ada orang yang take care untuk menjaga, memantau kesihatannya. Itulah klinik ataupun ward yang pertama dalam sejarah kemanusiaan. Ketika itu orang-orang barat belum mengenali lagi meraihkan orang sakit dan sebagainya. Nabi sudah pun menyuruh supaya diadakan satu ruang khas untuk Sa'ad bin Mu'az. Semua kisahnya ada dalam buku nama-nama anak ni. Tuan bukan setakat nama, tapi ada sejarah, ada kisah, ada informasi. Inilah keistimewaan buku ensiklopedia nama-nama anak, hanya diperoleh oleh tuan-tuan yang terlibat, yang membeli mendapatkan Tafsir Munir ataupun Tafsir Ibn Katsir sebagai hadiah daripada kami. Baik, lihat muka surat 214 ayat ke-94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Sadaqallahul Azim. Wahai orang yang beriman, bila kamu pergi perang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan. Jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan orang beriman, lalu kamu bunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah berikan nikmat kepadanya, lalu maka telitilah, sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan daraba ni berarti pukul. Tapi kalau sebut daraba fil ard berarti berjalan. Ini keindahan bahasa Arab, tuan-tuan. Jadi kalau kita sebut, dulu kita pernah belajar perkataan tariq, wasama'i wat tariq, kita belajar surat tariq dulu kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita gunakan perkataan daraba ni, daraba fi sabilillah, kalau digunakan dengan rangkaian ataupun dicantumkan dengan perkataan fi sabilillah, maka ia berarti jihad. Tapi kalau sebut daraba fil ard, berarti dia berjalan di muka bumi. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dengan tariq. Kalau sebut tariq berarti jalan. So, tariq itu makna mengetuk.
Jadi orang yang berjalan ni sedang mengetuk permukaan bumi. Begitu juga daraba ni berarti pukul. Daraba fil ard berarti orang berjalan ni dia menghentakkan kakinya ke bumi. Inilah kayanya bahasa Arab tuan-tuan ya. Di sudut fiqh lughah, di sudut pergerakan manusia ni pun ada berbelas-belas perkataan yang digunakan. Masya, jara, daraba, taraqa, berbeza-beza maksud yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat-ayat yang digunakan ya. Jadi maksud perkataan tabayyun ni baca oleh para ulama sebahagiannya fatathabbatu. Ini dia sudut qiraat, ada yang baca sebagai fatathabbatu. Dahulu ketika Quran mula-mula diturunkan, ya, pada zaman itu tidak ada baris. Maka para ulama memahami, para fuqaha, para qurra memahami contohnya huruf fa panjang berbanding qaf, qaf tu pendek. Maka begitulah kaedah penulisan. Tapi bila masuknya orang ajam, Sayyidina Ali sudah menyuruh seorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, tabi'i yang terkemuka ni, supaya mencatat, menandakan baris-baris Al-Quran supaya tidak timbul kekeliruan. Kerana pada masa itu ramailah orang ajam yang masuk Islam, maka mereka salah baca Quran. Kerana Quran pada zaman itu tak ada titik, tuan-tuan. Jadi fatabayyanu ni dibaca oleh sebagian ulama dengan fatathabbatu, iaitu telitilah dahulu. Orang yang kamu hadapi itu jangan terburu-buru untuk membunuhnya. Maksud dari perkataan aradhal hayati dunia, kata Imam Wahab Zuhair yang tafsirnya, adalah harta benda yang mungkin ditinggalkan sebagai ghanimah. Iaitu bila kita ni nak pergi perang dengan musuh, maka di kalangan musuh itu ada yang merupakan orang Islam sebenarnya. Kalau kita lihat sebagai contoh, tuan-tuan yang boleh saya dalam kalangan tentera Amerika yang besar tu, tuan-tuan menyangkakan semua tu orang Kristian ke tuan-tuan, ataupun orang ateis ke? Tak. Sebahagiannya orang Islam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Thailand, tentera Thailand yang ramai itu, apakah tuan-tuan nyangkakan semua itu beragama Buddha? Tak. Sebahagiannya Muslim. Maka kita kena berhati-hati bila berada dalam medan pertempuran, kerana ayat ini memberikan kepada kita satu gambaran Islam ketika berlaku peperangan pun, kalau dapat elak membunuh orang, elakkanlah. Dan cara nak elak itu, kalau manusia mengucapkan salam kepadamu, madailah untuk kamu tahu dia seorang Muslim. Jangan apa-apakan dia. Baik, kita lihat sebab turun ayat ni dalam muka surat 215 dalam tafsir Munir ni. Bukhari, Tirmizi, Hakim dan beberapa perawi lain meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ada seorang lelaki dari Bani Sulaim berjalan melalui kumpulan sahabat Nabi. Lelaki itu membawa kambing, seekor kambing. Lelaki itu mengucapkan salam kepada sekelompok sahabat Nabi. Lalu para sahabat Nabi itu berkata, lelaki ini mengucapkan salam tak lain tak bukan takut untuk menghadapi kita, sedangkan dia kafir, dia berpura-pura. Lalu mereka membunuh lelaki yang mengucapkan salam ini dan mengambil kambingnya, lalu pulang ke Madinah. Lalu ayat ini diturunkan oleh Allah SWT, menegur buatan para sahabat yang berburuk sangka, tersilap sangka kepada lelaki tersebut, menyangkakan dia mengucapkan salam itu untuk menjaga dirinya, ataupun dipanggil taqiyah, macam orang-orang Syiah yang namanya berpura-pura. Jadi kita tak disuruh untuk meneliti apa yang terdapat dalam hati. Madailah apa dia mengucapkan salam, maka semulia-mulia kalimah itu yang merupakan satu nama-nama Allah, maka hendaklah kita menghargainya. Al-Bazzar pun meriwayatkan daripada Ibn Abbas, satu ketika Nabi SAW mengutus kelompok pasukan, termasuk dalamnya Miqdad. Ketika pasukan itu melalui satu kaum, rupanya kaum itu lari. Namun tampak seorang lelaki memiliki harta yang banyak tertinggal. Lelaki itu berkata, aku saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Miqdad membunuh lelaki tersebut. Apabila peristiwa itu dibawa kepada Rasulullah, Rasulullah telah pun bertanya kepada Miqdad, apakah engkau membunuh seorang yang mengucapkan syahadah? Nabi SAW menegur dengan tegas kepada perbuatan Miqdad itu, tuan-tuan yang mulia sekalian. Sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan, kami di Zain Travel ada mempromosikan sekarang ni satu kurma yang sangat enak, sangat hebat. Namanya kurma apa tuan-tuan? Mekjol. Besar ni tengok, ni jumbo, super jumbo besar tuan. Cantik Masya Allah. Cuba kita buka sikit tengok dalam dia. Allahu Akbar. Penyelera kan tuan-tuan. Ni kita belajar dulu kan, ketenernya, fatilnya, nakirnya pada kurma kan. Allahu Akbar. Inilah yang disebut oleh Allah dalam surah Maryam ayat ke-25. Gegarkanlah pokok kurma itu, dan saya akan jatuh buah-buah yang enak, yang segar, wahai Maryam, untuk menjadi tenaga kepadamu selepas melahirkan Isa bin Maryam alaihi wassalam. Sebab kita baca dalam hadis, Nabi kita SAW makan sebiji kurma ni sharing dengan isterinya Aisyah radhiyallahu anha untuk berpuasa, tahan seharian tuan-tuan. Kalau kurmanya sebesar ini, patutlah perkara tersebut boleh dilakukan. Tengok kurma besar, kaya dengan gizi yang sihat. Mari tuan kita gunakan. Alhamdulillah anak-anak kecil boleh makan. Kami di Zain Travel nak ajak tuan-tuan untuk meraihkan kurma daripada Palestin ini,
sebagai satu sokongan kita kepada orang Islam di Palestin. Boleh tuan-tuan? Nanti tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku yang bertajuk 101 Pengubatan Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari oleh Syekhuna Ustaz Ahmad Adnan Fadil yang merupakan penulis buku bestseller Kenali Rasul Kita Muhammad SAW. Kami hadiahkan, tuan-tuan dapatkan ni 1 kilo, kami hadiahkan buku tersebut. Nak beli kurang pun boleh juga, 250 gram ada, 500 gram pun ada. Jadi tuan-tuan, marilah sama kita menyokong produk dari Palestin ini. Kurma Mekjol yang baru sampai kepada kami. Cantik tuan-tuan. Ni nampak, Allah cantiknya. Amat menyelerakan. Anak kita yang tak makan kurma, tengok kurma ni, insya-Allah mereka akan makan. Segar tuan-tuan, saya buka lagi satu, tengok. Ya Allah, cantik tuan ya. Alhamdulillah baru sampai dari Palestin, dari Jordan. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, bagi tuan yang minat, tuan-tuan boleh dapatkan daripada nombor di bawah. Okey. Bazar meriwayatkan daripada Ibn Abbas, satu ketika Nabi SAW, ni telah saya bacakan tadi. Kemudian yang ketiga, Imam Ahmad, Tabarani dan beberapa perawi yang lain meriwayatkan daripada Abdullah bin Hadrami Al-Aslami berkata, Rasulullah SAW pernah mengutus kami bersama kaum muslimin, di antaranya Abu Qatadah dan Muhallim bin Jasamah yang telah saya ceritakan semalam, bahawa Muhallim bin Jasamah ni akhirnya membunuh seorang bernama Amir bin Adbat, dan Nabi menjadi sangat marah kepadanya sehingga Nabi tidak pergi menyembahyang ke jenazahnya. Akhirnya bila nak dikebumikan jenazah tersebut, jenazah itu tak diterima oleh bumi, kena dihantar ke bukit untuk diselenggarakan jenazah itu. Kerana marahnya Nabi SAW bagi menampakkan betapa orang yang membunuh seseorang mengucapkan syahadah adalah seorang yang sangat bersalah di sisi Allah SWT. As-Sa'labi pula menunjukkan daripada Ibn Abbas, nama orang yang terbunuh adalah Mirdas bin Nahik al-Ghatafani dari daerah Fadak, sedangkan nama orang yang bunuhnya adalah Usama bin Zaid. Adapun nama pemimpin kelompok pasukan itu adalah Ghalib bin Fadhala al-Laythi. Kejadian adalah ketika kaum Mirdas sedang diserang oleh kaum muslimin. Mirdas tertinggal sendirian, lalu dia pun berusaha melarikan dirinya ke arah gunung. Ketika kaum muslimin mengejarnya, menemukannya, dia berkata, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah, Assalamualaikum. Maka Usama pun membunuh Mirdas. Lalu bila perkara tersebut dibawa kepada Rasulullah SAW menjadi sangat murka. Rasulullah telah menegur Usama dan berkata, syaqaqta an qalbi, apakah kau telah belah dadanya, lalu kau nampak apa yang terdapat dalam isi hatinya? Apakah dia cakap itu dengan dusta ataupun takut pada pedangmu, wahai Usama? Tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi kata Dr. Wahab Azwari sebagai ulasan, banyaknya kisah yang berlatar belakangkan turunnya satu ayat tidak mengapa. Ayat ini memiliki beberapa sebab turunnya. Antaranya pembunuhan itu terjadi setelah terbunuh mengucapkan salam seperti dalam kisah nombor 1 dan nombor 3, atau kerana yang terbunuh sebab merasa ketakutan ditebas dengan pedang dalam perangan. Jadi ada banyak riwayat yang sampai kepada kita berkenaan dengan ayat ini. Maka tidaklah berlaku tadarub, tanaqud, ia menyempurnakan satu sama lain sebenarnya. Ayat ini merupakan penjelasan atas salah satu bentuk dari pembunuhan yang tersalah. Ayat sebelumnya menerangkan pembunuhan salah yang terjadi di kalangan ketika berkecamuknya perang antara kaum muslimin. Maka ayat ini menerangkan kemungkinan pembunuhan tersalah yang terjadi kerana kaum muslimin tergesa-gesa menyerang satu orang kafir lalu membunuhnya, sedangkan orang kafir yang disangka kafir itu sudah masuk Islam. Baik tuan. Kemudian kalau kita lihat tafsir Zamakhsyari, Al-Imam Zamakhsyari mengatakan kalimah yang digunakan Allah, kazalika kuntum min qabl. Dalam ayat ini, maksud kalimah ini adalah satu kondisi yang sama saat kamu awal-awal masuk Islam, iaitu ketika kamu mula-mula mengucapkan syahadah, jiwa dan hartamu dilindungi. Maka seseorang daripada orang Arab yang pergi berperang dan tersilap membunuh orang-orang yang disangkakan kafir itu padahal Muslim, lalu Allah mengingatkan, dahulu kamu pun hampir-hampir dibunuh, hampir-hampir dia tindakan terhadap kamu kerana menentang Islam. Lalu Allah telah memuliakan kamu masuk Islam, harta benda kamu pun terpelihara. Maka mengapa kamu tidak melakukan perkara yang sama terhadap mereka yang menyatakan syahadah? Jadi lihat pada fiqah kehidupan terhadap ayat-ayat ni, bagaimana kita memahami ayat dalam konteks kehidupan kita. Ni yang lebihnya tafsir Munir. Ayat ini secara terfokus mengandungi dua arahan, iaitu pertama, agar berhati-hati dalam menghukum keimanan orang lain. Yang kedua, tidak boleh tergesa-gesa menjatuhkan hukuman pembunuhan terhadap orang lain. Hal ini kerana pembunuhan ataupun kehilangan nyawa manusia merupakan satu masalah yang sangat serius. Saya telah jelaskan pada kuliah lalu dalam uraian yang disampaikan oleh para ulama. Bayangkan kalau seorang yang terbunuh itu adalah suami yang punya anak-anak masih kecil. Kalau kita pulang daripada kerja, sebagai contohnya nak kerja traffic light,
lampu dah hampir-hampir oren nak pergi ke merah, kita pun lalu saja. Tiba-tiba keluar kelibat seorang penunggang motosikal yang juga tergesa-gesa nak menghantar barang, mungkin dia seorang delivery, tuan-tuan. Maka tuan-tuan berlakulah pelanggaran, jatuhlah, meninggal dunia orang naik motor, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tolonglah hormat traffic light, tuan-tuan. Biar orang langgar kita, jangan kita langgar orang. Tamam, kalau kita langgar orang naik motor pula, Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ya, maka dalam konteks kehidupan, kalau seseorang itu meninggal, bayangkan banyak kaitan yang terkait di situ. Isterinya kehilangan tempat pergantungan, anak-anaknya masih kecil, nanti dapat harta pula diberi jadi rebutan keluarga, ayah ibu tak nak bertegur menantu. Ya Allah, banyaknya kes. Maka itu sebabnya dalam keadaan ayat ni turun menerangkan kepada kita betapa besarnya kesalahan membunuh orang tanpa sebab. Kerana keterkaitan si mati dengan yang ditinggalkan itu sangat banyak, sangat komplikasi, sangat kompleks, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ya. Jadi kedua, tidak boleh tergesa-gesa menjatuhkan hukuman pembunuhan terhadap orang lain. Ini kerana pembunuhan atau kehilangan nyawa manusia merupakan satu masalah yang serius. Menghukum orang lain bahawa dia adalah seorang mukmin cukup dengan melihat lahirnya sahaja, iaitu jika mulutnya sudah mengucapkan syahadah, maka dia seorang mukmin. Menghukum seperti itu tidak perlu mengetahui isi hatinya dan batinnya yang sebenarnya. Hal itu kerana hati dan batinnya tidak dapat diketahui oleh orang lain. Yang hanya mengetahuinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui hal-hal gaib. Jadi ini adalah satu perkara yang penting untuk kita faham. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahawa Usama berkata, Rasulullah telah mengutusku bersama sekelompok kaum muslimin. Aku bergerak hingga tiba di Hurakat. Hurakat ni satu tempat di Juhaina, tuan-tuan. Di sana aku menemui seorang lelaki yang telah pun melihatku, lalu berkata, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, aku membunuhnya. Kejadian itu selalu difikir dalam hatiku hingga aku segera mencerita kepada Rasulullah. Baginda bertanya, apakah lelaki itu telah mengucapkan syahadah? Jawapanku, ya wahai Rasulullah, dia mengucapkan syahadah itu tapi kerana takut dibunuh. Maka Nabi telah bertanya lagi, apakah kamu sudah menyelami hatinya sampai kamu mengetahui dia benar-benar mengucapkan Islam atau tidak? Adakah kamu tahu apa yang terdapat dalam hati manusia? Tegur Rasulullah SAW kepada Usama. Diriwayatkan juga daripada Usama bahawa dia berkata, setelah itu Rasulullah pun beristighfar, minta keampunan untukku sebanyak 3 kali. Lalu baginda bersabda, merdekakanlah seorang hamba tanpa memerintahkan hukum qisas ataupun diat, kerana aku melakukannya tanpa disengajakan. Jadi para pakar hukum Islam pendapat bahawa jika kemudian ada kejadian yang sama dengan kes Usama, si pembunuh mesti dikisas. Usama tidak dikisas kerana kejadian itu terjadi pada zaman permulaan Islam, dan orang yang dibunuh oleh Usama itu mengucapkan syahadah dengan gementar hingga menguatkan dugaan ucapan syahadah itu hanya takut dan untuk membela diri. Menurut Usama, seharusnya jika seorang yang dibunuh itu benar-benar beriman, dia akan mengucapkan syahadah dengan tenang. Ini kata-kata Usama dalam hadis yang lain bagi membuktikan kewajaran dia dibunuh. Dia berpura-pura, kata Usama kepada Rasulullah SAW. Jadi ini menjadi dalil kepada para fuqaha untuk mengatakan Nabi SAW tidak mengenakan hukum qisas kepada Usama kerana dia punya solid ground atas tindakannya itu, walaupun Rasulullah murka padanya. Dalam hadis mutawatir dikatakan bahawa Rasulullah sabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Aku diperintahkan untuk memerangi orang lain hingga mereka mengucapkan kesaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Jika mereka sudah mengucapkan kalimah syahadah itu, maka terpelihara jiwa dan harta bendanya, kecuali dengan alasan yang hak yang telah kita bincangkan. Orang yang tinggalkan Islam, orang yang bunuh orang lain, dan seseorang yang sudah berkahwin tapi melakukan zina, maka halal bagi orang seperti itu untuk dibunuh. Untuk itu baginda bertanya kepada Usama, apakah kamu sudah menyelami hatinya hingga kamu mengetahui hatinya benar-benar menyatakan Islam atau tidak? Maksudnya, apakah kamu wahai Usama mengetahui isi hatinya jujur atau bohong? Tentu saja mengetahui isi hati orang lain merupakan perkara mustahil, sehingga kita diperintahkan untuk menghukum apa yang terdapat daripada ucapannya. Maksud daripada hadis mutawatir itu, iaitu kaum musyrik Arab, bukan orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah mengucapkan persaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan persaksian itu tidak langsung orang-orang Yahudi dan Nasara telah mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini dapat disimpulkan bahawa ketetapan fiqih yang jelas bahawa menghukum seseorang hanya dimungkinkan dengan perkara lahiriah sahaja, melalui apa yang kita lihat. Adapun jika ada yang mentafsirkan firman Allah, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina, yang dengan penghormatan, hal itu tidak mengapa kerana penghormatan kepada Islam berarti membuahkan ketaatan dan kepatuhan terhadap Islam, meskipun mungkin sahaja maksud daripada penghormatan itu adalah rasa takut dan hendak menghindari.
Begitu juga seorang mengucapkan kalimah Assalamun alaikum, orang itu tidak boleh dibunuh kecuali sudah jelas diketahui bahawa dia memang penentang ajaran Islam. Jadi sama ada mengucapkan syahadah atau mengucapkan Assalamualaikum, kita menghukum orang itu sebagai Muslim. Kata Imam Malik, maknanya Assalamualaikum ni tuan-tuan tak sempurna. Yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi yang telah kita pelajari. Tapi kalau sebab Assalamualaikum sudah mencukupi untuk membuktikan keislamannya, dia sud zahir. Ini maksud para ulama fuqaha daripada kes yang telah kita bentangkan tadi, ya. Menurut Malik, tidak diperbolehkan bunuh orang lain kerana orang itu menyebutkan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kata Imam Malik, jika seorang itu mengucapkan aku seorang Muslim atau seorang mukmin, atau terlihat dia melaksanakan salat, hal itu tidak cukup untuk menghindarkannya dari dibunuh oleh kaum muslimin. Malik berpegang kepada apa yang tersurat pada hadis Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Imam Malik berpendapat kalau dia bersembahyang sekalipun itu tidak menjadi hujah bahawa dia Muslim. Kalau dia katakan aku Muslim, tidak cukup, dia mesti buktikan dia Muslim dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun assalamualaikum. Dengan begitu, kesimpulan adalah yang menjadi acuan seseorang itu boleh dibunuh ataupun tidaklah ucapan persaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Acuannya bukan sekadar memberikan penghormatan berupa salam atau melihat ia melakukan salat. Jadi acuan ini digunakan sebagai batas untuk menghunus senjata. Jika seorang telah mengucapkan syahadah, pembunuhan apapun ataupun pertempuran hendaklah dihentikan. Namun acuan itu tidak boleh digunakan sebagai dalil dan iman yang cukup. Apabila orang berpendapat bahawa iman cukup dengan ucapan melalui lisan, ini dalam konteks yang lain. Walaupun ini menjadi bukti seseorang itu untuk tak dibunuh, tapi dari sudut yang lain ini tidak boleh menjadi bukti sepenuhnya untuk seseorang itu berjumpa dengan Allah kelak, mengatakan boleh lepas daripada hukuman Allah dengan mengatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana perlu dalam hidupnya untuk perlakuan laisa al-iman bitamanni wala bitahli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan setakat ucapan, dia perlu disertakan dengan pekerjaan, amalan, aktiviti-aktiviti yang menampakkan keislaman, sembahyang, puasa, zakat, haji, rukun iman, rukun Islam itu sendiri. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini terdapat teks yang jelas bahawa tujuan jihad kaum mukminin sebagaimana diperintahkan oleh Allah adalah untuk menegakkan kalimah Allah, bukan dalam rangka mengumpulkan harta rampasan peperangan. Itu sebab yang Allah gambarkan dalam ayat yang kita bacakan ini tadi, tuan-tuan. Tabtaguna ardal hayatid dunya, kamu membunuh orang dengan harapan untuk merebut harta rampasan perang. Kerana maklumlah, bila kita melihat seseorang yang mengaku syahadah itu, dia mempunyai harta, dia memiliki kuda kalau zaman dulu, memiliki harta-harta dunia, maka kita membunuhnya dengan harapan akan dapat memiliki apa yang ada padanya itu. Maka inilah yang dilarang oleh Allah SWT. Baik, kita pergi pada ayat ke-95-96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Tidaklah sama di antara orang yang beriman yang duduk dan tidak ikut peperangan tanpa memiliki sebarang keuzuran dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan darjat orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang tinggi, dan Allah melebihkan orang berjihad di atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, iaitu berapa darjat daripadanya, ampunan dan juga rahmat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebab turunnya ayat ini, kalau kita lihat muka 221, kata Imam Bukhari daripada Barra bahawa Rasulullah SAW bersabda, panggil si fulan bin fulan, dan Nabi pun menyuruh lelaki tersebut, iaitu Hasan bin Sabit, untuk menulis kalimah La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama di antara orang yang duduk dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Tiba-tiba muncullah seorang sahabat. Nama sahabat ni Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni seorang sahabat yang buta. Bila buta, dia dikecualikan daripada jihad. Maka mendengar kata-kata Nabi itu, Abdullah bin Maktum ni pun menjadi sedih. Abdullah bin Ummi Maktum ni salah seorang muazzin Rasulullah, tukang bang di Masjid Nabawi, ya. Maka dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin turut serta dalam jihad,
Tapi mana mungkin dalam keadaan saya buta seperti ini, wahai Rasulullah. Maka ayat ini turun untuk merawat perasaan golongan yang OKU seperti Abdullah bin Maktum yang dikecualikan daripada jihad, sedangkan hatinya berkobar-kobar untuk pergi jihad bersama dengan kaum muslimin, tuan-tuan. Tirmizi juga meriwayatkan hadis yang sama tapi daripada Ibn Abbas. Menurut riwayat Ibn Abbas, Abdullah bin Jahash dan Ibnu Ummi Maktum berkata, kami berdua buta, sehingga ditambahkan kata ghairu ulid darar dalam ayat ini. Al-Imam Suyuti pula mengatakan bahawa ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang telah beriman tapi tidak ikut berhijrah. Mereka pun meninggal bersama dengan orang kafir ketika bergolaknya perang Badar. Jadi ayat ini turun pada perang Badar, kata Imam Suyuti. Jadi ada beberapa pendapat di sebalik turunnya ayat ni. Yang pertama yang telah kita lihat tadi adalah berkaitan dengan turunnya ayat menyentuh perihal orang yang pergi berjihad dengan orang tak pergi berjihad. Maka ada kalangan sahabat Nabi yang uzur, OKU, yang mana mereka ni seperti Abdullah bin Maktum, Abdullah bin Jahash, mereka ni buta. Maka mereka tidak dapat menyertai rombongan jihad. Mereka menjadi sedih. Ayat ini turun untuk mengecualikan mereka dan sekaligus menerangkan bahawa Allah yang menjadikan mereka mengalami ujian tersebut. Mereka buta, mereka OKU dan sebagainya, tapi mereka tetap punya ganjaran di sisi Allah di atas niat dan juga keazaman untuk turut serta dan menyumbang dari sudut yang lain. Walau bagaimanapun, ada riwayat kedua daripada Suti mengatakan ayat ini turun berikutan sebahagian daripada kaum muslimin yang tidak berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi. Mereka kekal duduk di Mekah, sehingga bila datang seruan kaum musyrikin untuk menyerang Madinah dalam perang Badar, mereka terpaksa turut serta kerana mereka ni menyembunyikan keislaman. Maka dalam peperangan itu mereka mati, tuan-tuan. Bagaimanakah kedudukan mereka? Walaupun ada kalangan mereka ni yang telah disebut oleh Nabi SAW, macam Al-Abbas contohnya, agar jangan dibunuh. Nabi berpesan kepada para sahabat, kalau kau nampak Abbas bersama dengan kaum musyrikin di medan Badar, jangan seorang membunuh dia. Al-Abbas dan beberapa orang lain yang menyembunyikan keislamannya tapi terpaksa turut serta dalam kumpulan musyrikin untuk menentang Nabi. Di kalangan mereka ada yang terbunuh. Maka bagaimanakah kedudukan mereka ini? Kata Al-Imam Suyuti ketika menerangkan ayat bahawa mereka ni diampunkan oleh Allah SWT kerana mereka terpaksa turut serta dalam rombongan itu. Baik, kesaksian antara ayat ni menjelaskan keutamaan jihad, menekankan adanya darjat yang lebih tinggi bagi orang yang mahu ikut berjihad ke medan perang, dan darjat yang lebih rendah bagi orang yang tidak ikut pergi berjihad. Hubungan antara ayat ini yang sebelumnya, kerana ayat sebelum menerangkan hukuman atas kejadian pembunuhan tersalah di medan perang. Jadi ayat ni begitu serasi dengan ayat yang lalu. Ayat yang lalu menceritakan di kalangan orang Islam yang tersilap membunuh orang-orang yang disangkanya kafir pada hanya Muslim. Sebab di kalangan orang kafir itu ada orang Islam seperti yang saya gambarkan kepada tuan-tuan. Tentera Amerika ada orang Islam, tentera Rusia ada orang Islam, tentera France ada orang Islam, tentera UK ada orang Islam, tentera Eropah ada orang Islam. Maka bila berlaku peperangan, orang Islam kena berjaga-jaga. Peperangan merupakan alternatif terakhir bila menghadapi satu kesukaran dalam dakwah sebenarnya. Baik, seterusnya tuan-tuan lihat pada muka surat 221 ya, perengan yang kedua. Hanya sahaja Allah mengecualikan orang yang memiliki uzur syar'i seperti sakit, buta, ataupun cacat yang kekal. Orang yang memiliki uzur seperti itu tidak dibolehkan. Orang seperti itu dibenarkan untuk tidak terlibat dalam jihad, tidak pergi berangkat ke medan jihad. Tapi darjatnya sama dengan orang yang berangkat ke medan perang, kerana pada dasarnya mereka memiliki niat yang kuat untuk turut serta dalam medan perang, tetapi keaiban atau kelemahan fizikal yang ada pada mereka itu tidak memungkinkan mereka untuk turut serta. Jadi kat sini pentingnya untuk letak niat yang baik. Saya pernah terang pada tuan-tuan, dalam diri kita ni ada macam-macam perkara. Ada khawatir, ada hawajis, ada hamun, ada azmun. Saya pernah cerita pada tuan kan, hadisun nafsi. Jadi dalam hidup ini mestilah kita letak keazaman untuk bangun tahajud, keazaman untuk datang sembahyang Jumaat awal, keazaman untuk melakukan salat berjemaah, keazaman untuk baik pada jiran. Niat-niat yang baik ini, niatul muslim khairu min amalihi, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Niat orang Islam itu lebih baik pada amalannya, kerana niat telah diperteguhkan dalam hati, walaupun dia tidak mampu melakukannya, tetapi di sisi Allah sudah termaktub sebagai pahala sebenarnya. Jadi kaum muslimin yang kalangan OKU ini seperti Abdullah bin Jahash, Abdullah bin Maktum, yang mereka ni dikecualikan daripada jihad, namun pahala mereka sama dengan mujahidin, kerana niat dalam hati yang telah disematkan untuk turut serta walaupun tidak dibenarkan untuk bersama dengan kaum muslimin.
Imam Bukhari, Ahmad dan Abu Dawud menunjukkan bahawa ketika baru sampai kembali di Madinah selepas bertempur di Tabuk, Nabi bersabda, "Inna bil Madinati aqwaman ma sirtum min masirin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fi." Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah? Qala na'am wa hum bil Madinah habasahumul udhru. Nabi telah bersabda ketika para sahabat pulang dari medan Tabuk, Nabi bersabda semuanya di Madinah ni ada segolongan manusia yang kamu tidak berjalan di satu tempat, tidak melalui perjalanan susah, melalui satu oasis, wadi, melainkan bagi mereka juga pahala sama seperti kamu walau mereka tidak hadir bersama kita. Lalu para sahabat tanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Kenapa mereka dapat pahala yang tinggi walau mereka tidak bersama kita wahai Rasulullah? Jawapan Rasulullah, mereka nak pergi tetapi mereka ini di kalangan orang yang OKU, orang yang diberi keuzuran untuk tidak terlibat, tapi hati mereka bersama kamu, maka pahala mereka pun kekal bersama dengan kamu, pahala mereka tidak kurang sedikit pun daripada kamu. Jadi Allah kemudian menerangkan kelebihan yang diterima oleh orang yang mahu berjihad di medan perang. Kelebihan itu tidak akan diperolehi oleh orang yang tidak ikut berjihad tanpa alasan yang jelas. Kelebihan itu berupa darajat yang tidak terhitung. Di dunia mereka akan dapat kemenangan, kebanggaan dan ghanimah, sementara di akhirat mereka akan berada di tempat yang tinggi di syurga serta pahala yang besar tak terkira. Inilah kelebihan kaum mujahidin, tuan-tuan. Macam mana nak lahirkan mujahidin? Kena beri kefahaman yang mendalam kepada mereka. Kena latih mereka untuk jadi orang yang berani. Anak-anak kita sebagai contohnya, daripada kecil latih mereka untuk tidur di tempat yang gelap, latih mereka untuk bercakap, latih mereka untuk menerangkan, latih kepada mereka ni untuk bermain senjata, latih untuk mereka ni menaiki kuda, memanah, berenang dan sebagainya. Ini adalah latihan-latihan kecergasan yang boleh membantu mereka untuk jadi orang yang cerdas yang berani, tuan-tuan. Baik, Allah menerangkan kelebihan diterima oleh orang yang mahu berjihad. Selain itu Allah menjanjikan kepada orang yang pergi berjihad di medan perang dan orang yang tidak berjihad di medan perang kerana satu uzur yang syar'i yang membenarkan mereka. Ibn Katsir berkata ayat ini menunjukkan bahawa berjihad di medan perang hukumnya bukanlah fardu ain, tetapi merupakan satu fardu kifayah. Maka di kalangan orang yang diwajibkan pergi jihad, macam kita pada hari ini ada sistem ketenteraan. Bila berlaku satu masalah, maka tentera yang akan tampil terlebih dahulu, tentera, polis, pasukan beruniform yang lain. Kemudian bila peperangan itu merebak, menyerang masuk ke dalam negara, barulah menjadi fardu ain ke atas setiap kita. Kalau tidak, ia merupakan fardu kifayah. Ini adalah buktinya. Kerana di kalangan manusia ni ada yang jadi profesor di universiti, ada yang menjadi guru, ada yang merupakan doktor, ada yang merupakan nurse, ada yang merupakan tentera. Kullu ya'malu ala syakilatih, yang telah kita bincang surah Isra yang lalu. Maka tanggungjawab jihad adalah terbeban ke atas para mujahidin, iaitu para tentera, polis sebagai contohnya. Kita tidaklah dipertanggungjawabkan untuk menghadapi musuh, melainkan bila musuh benar-benar melanggar sesebuah negara, maka tidak cukup dengan polis dan tentera, rakyat pun kena berjuang bersama-sama. Maka saat itu barulah hukum jihad menjadi fardu ain, tuan-tuan. Allah juga menerangkan perbezaan di antara orang yang mahu berjihad di medan perang dan darjat orang yang tidak mahu berjihad di medan perang tanpa alasan yang kukuh. Perbezaan darjat di antara mereka itu begitu jauh, kerana apa yang kita lihat di dunia pada hari ini berupa sistem galaksinya pun kita dah tahu betapa luasnya langit yang Allah jadikan, bumi yang Allah jadikan, planet yang Allah jadikan. Hari ini negara maju bertarung untuk sampai ke Mars. Mereka boleh mencipta roket yang hebat untuk sampai ke Mari dalam 8 bulan perjalanan yang mereka taksirkan pada hari ini. Tapi kalau nak pindahkan orang ke Mari, sanggup tak seseorang itu menaiki roket selama 8 bulan tanpa bergerak, duduk terbaring saja, kerana roket itu berada dalam posisi naik ke atas. Tuan-tuan yang boleh kuaskan, boleh tak berbaring? Inilah ilmu yang ada pada manusia pada hari ini untuk sampai ke planet yang paling dekat yang disangkakan oleh mereka ada air di sana. Kalau itulah planet yang paling dekat, bayangkanlah sistem galaksi yang telah pun dikatakan oleh para astronomi betapa luasnya. Setiap hari ada penemuan bintang yang baru, ada berjuta tahun baru sampai cahaya ke bumi. Kalau begitulah yang mampu kita faham dalam konteks sains ini, tuan-tuan, maka Quran dan hadis yang menerangkan betapa jauhnya kedudukan orang dalam syurga besok bukanlah perkara yang mustahil nampaknya. Perbezaan darjat di antara kedua kelompok ini bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, kuatnya iman. Yang kedua, pengaruh ridha Allah. Yang ketiga, sejauh mana mereka mahu mengorbankan kepentingan peribadi demi untuk kepentingan umum. Jadi kedudukan orang di akhirat adalah kerana bergantung kepada kuatnya iman dan juga ridha Allah, dan juga sejauh mana dia sanggup mengorbankan kepentingan peribadinya demi Islam.
Umpamanya tuan-tuan, ada seorang sahabat bagi contoh ni menarik, saya boleh bagi pada tuan-tuan. Kita melihat sebuah kereta mewah masuk dekat dengan kedai makan. Kita kat ada kedai makan tu, kereta mewah ini berhenti. Ada 4 orang keluar daripadanya. Dia tengah makan, tiba-tiba ada sebuah lori lalu, jalan tu sempit, maka masing-masing pun keluar dan tengok. 4 orang yang datang baru masuk daripada kereta mewah ni ke restoran, mereka pun tengok je, perhatikan lori ni kena ke tidak kereta masing-masing tuan-tuan. Tiba-tiba lepas lori tu, datang pula seorang budak bawa batu, baling ataupun lasik kereta tersebut, kena cerminnya. Empat-empat ni bangun, apalah budak ni, siapa punya anak ni? Empat-empat cuba untuk mempertahankan kereta tersebut walaupun dah kena lah tuan-tuan. Kini tibalah masa kereta tu untuk di repair, cerminnya pecah. Siapa yang keluarkan duit untuk repair kereta itu? Barulah kita tahu orang yang keluarkan duit itulah pemilik kereta tersebut. Maka demikian juga dalam Islam tuan-tuan, kalau kita bandingkan, semua orang boleh mendavid dada mengatakan saya Muslim, saya pertahankan Islam. Zaman teknologi maklumat pada masing-masing boleh masukkan kat Facebook, kat Insta dan sebagainya, pertahankan Islam. Tapi sejauh mana kebenaran tersebut? Apakah setakat kita slogan saja ataupun ada tindakan susulan terhadap pertahankan Islam? Ni dia perkara yang kita nak tengok, dan inilah yang akan membezakan kedudukan seseorang di akhirat nanti di sisi Allah SWT. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, ada 3 faktor yang menyebabkan ketinggian darjat di akhirat. Yang pertama, amal saleh yang dilakukan. Yang kedua, ridha Allah untuknya. Yang ketiga, sejauh mana dia sanggup berkorban untuk Islam. Baik tuan yang menjelaskan, saya rasa cukuplah setakat ini dulu untuk renungan kita pada malam ni. Dan sebelum akhir, saya nak mengajak tuan-tuan untuk mengamalkan satu doa yang kerap dibacakan Nabi SAW, dan saya petik daripada kitab tajuk Askarul Askar pada muka 7, doa ke-14. Apakah doa ni? Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari waj'alhuma al-waritha minni wansurni ala man adani waj'al wa arini fihi bi tha'ri. Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari waj'alhuma al-waritha minni wansurni ala man yazlimuni wa arini fihi bi tha'ri. Ni doa kerap nak dibacakan, terutamanya bila berdepan dengan golongan munafiqun, golongan kafirin, ketika nak menghadapi peperangan. Pada ini tuan-tuan, begitu banyak ancaman untuk Islam, maka kita mohon kepada Allah supaya tubuh badan kita sihat, akal kita sihat, kita punya keuangan, kekuatan untuk mempertahankan Islam. Seperti doa Nabi di sini, Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari waj'alhuma al-waritha minni wansurni ala man yazlimuni wa arini fihi bi tha'ri. Nanti tuan-tuan boleh scan shot gambar ni dan boleh amalkan. Saya ijazah kepada tuan-tuan untuk amalkan. Saya pelajari buku ni daripada guru saya, almarhum Syekh Dr. Noor Ali Samuel Qudha. Jadi tuan-tuan boleh amalkan doa ni. Nanti Ustaz Syafiq Murad ataupun Fatih tolong masukkan doa ni. Bagi tuan-tuan yang belum terlibat di Telegram sahabat Ustaz Zahzan, saya dengan rendah hatinya menyebut tuan-tuan untuk terlibat kat situ. Ada banyak perkara yang kita kongsikan bersama-sama. Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari waj'alhuma al-waritha minni wansurni ala man yadhlimuni wa arini fihi bi tha'ri. Ya Allah, kurniakan manfaat untukku dengan pendengaranku, penglihatanku. Jadikanlah kedua-dua nikmat tersebut kekal dalam bagiku. Bantulah aku untuk mengatasi musuhku, serta perlihatkan sesuatu yang menenangkan aku daripada musuhku. Tuan boleh amalkan doa ni dalam sujud kita, selepas baca Quran kita, selepas salat sunat kita, selepas salat fardu kita. Mudah-mudahan doa ini dapat beri kekuatan kepada kita, beri keberanian kepada kita, anak-anak kita, generasi orang Islam, supaya tidak segan dan tidak takut untuk mempertahankan Islam. Baik tuan, setakat ini saja dulu untuk kita pelajari pada malam ni. Moga-moga duduk kita dalam majlis ilmu pada malam ni menyuburkan iman, memberi kepada kita keyakinan, kesungguhan untuk beramal saleh. Betapa fananya dunia ini akan kita tinggalkan. Marilah sama kita membuat bekalan untuk kembali kepada Tuhan. Setakat ini saja dulu untuk renungan pada malam ni. Sama-sama kita menangguh dengan doa dan tasbih kafarah serta surah Al-Asr. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amma siwak.
Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi asqam. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan jangan lupa kami juga menyediakan kurma ajwa. Cantik bekas seperti ini. Ada 250 gram, ada 500 gram, ada 1 kilo boleh tuan-tuan dapatkan daripada Zahzan Travel. Dan juga kami ada birkah batu sauda. Jadi birkah batu sauda ni mudah-mudahan manfaat untuk kita mengalami ujian wabak pada ini, kerana Nabi telah bersabda ia merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Inilah dia birkah habatu sauda. Dan begitu juga kurma mejol yang saya promosikan tadi dari Palestin yang besar-besar ni. Nikmat makan, sebiji makan boleh membantu kita untuk puasa seharian bertahan, insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan, jumpa lagi insya-Allah pada esok. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, like, beritahulah kepada sekalian sahabat kita tentang kuliah tafsir yang kita lalui bersama di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.